Hai semua, selamat pagi semua. Hari ini nak kongsi dengan sahabat-sahabat apa beza baja tabur dengan baja sempur. Jadi dekat sini kita Agropinta adalah satu pengeluar baja organik dan kita punya baja organik kita ada jenis yang semburan dan juga jenis yang tabur. Jadi hari ini pada hari yang pada pagi inilah yang cantik subuh indah ini, saya nak kongsi dengan sahabat-sahabat apa beza kedua-dua jenis produk ini. Dan saya ialah Dr. C. Kelim, pengasas bagi syarikat perkhidmatan Agropinta. Jadi kita hari ini dekat luar dan kita nak kongsi dengan sahabat-sahabat apa beza kedua-dua jenis produk ini. Jadi syarikat Agropinta secara ringkas pengenalan dia, syarikat Agropinta adalah satu pusat pertanian sehenti di mana kita bukan sahaja menghasilkan baja organik. Kita sini ada dua jenis, yang ini adalah jenis yang semburan, ini adalah jenis yang tabur. Jadi dua produk ini dia sesuai untuk semua jenis tanaman. Tak kira kita contohnya tanam sayur, ulam, pokok bunga, contohnya pokok bunga keladi, bromeliad, pokok bunga kemboja, bunga rose dan lain-lain, dan juga buah-buahan, sama ada buah-buahan contohnya durian, kelapa sawit kita pun boleh, baja organik kita pun boleh. Dan hari ini saya nak kongsi apa bezanya baja semburan, dekat ini baja semburan dan ini baja tabur, ini baja sempur. Jadi pertama sekali perbezaan dia ialah dari segi dia punya fizikal bentuk dia. Jadi baja semburan dia adalah secair. Tengok, kita koncang kita tahu dia adalah secair. Lepas itu yang tabur ini dia adalah dalam bentuk pepejam. Jadi baja sempur ini dia secair dan dia ada dua jenis. Biasa ada satu jenis yang dia guna pati kena bancuh sendiri. Yang untuk Agropinta punya kita adalah baja foliar organik Nutribus. Produk ini dia adalah siap bancuh 100% organik. Kita boleh tengok, saya terbalikkan botol dia, dia memang sudah siap bancuh 100% melalui air. Dan dengan siap bancuh punya, dia punya kelebihan ialah kita tak perlu kotor-kotor tangan. Katakan kita nanti silap ukuran, kata kalau kita tanpa terlalu banyak air, nanti baja itu dia tak kuat, kerana dia tak cukup baja. Kalau kita tanpa air yang mencukupi, nanti pula baja itu terlalu pekat dan dia akan mengakibatkan daun ke pokok itu terbakar merecuh. Jadi untuk Agropinta kita punya baja semburan semula jadi ini dia adalah siap bancuh dan selamat digunakan dan 100% semula jadi. Dan untuk produk ini harga biasa RM10 satu botol untuk 500 ml. Sahabat-sahabat boleh PM kita untuk maklumat lanjut. Jadi untuk produk ini pun dia adalah harga ramah kerana sahabat-sahabat kita boleh tengok untuk botol 500 ml yang harga normal RM10 ini, kalau kita banding dengan produk-produk yang ada pasaran, harga mereka ada antara RM15 sampai RM80 sebotol jenis ini. Jadi kan andai kata RM80 sebotol, baik kita cuba yang ini kita sudah boleh dapat 8 botol. Dan selain itu, ciri-ciri produk ini ialah dia adalah 100% organik dan dia semua parameter teruji dalam makmal. Jadi kita kata prestasi baja, sama ada baja ini selamat ke tidak, subur ke tidak, apa ciri-ciri, semua kita ada terbukti dalam ujian makmal. Dan kita ada juga kajian lapangan dengan universiti, dan kita juga ada cuba produk ini dekat hampir semua jenis tanaman-tanaman. Tak kira kita tanam dalam tumbuhan hiasan dalam rumah ataupun tak kira kita tanam dalam contohnya ladang sayur vertical farming ataupun kita kata ladang sayur yang jenis pertanian menegak. Dalam kita tanam sayur itu dalam bangunan, kita pun pernah cuba dekat lapangan, kita pun pernah cuba. Tak kira kita tanam dekat tanah guna baja biasa campur guna dengan baja ataupun kita campur guna dengan racun, ini pun boleh. Dan kita pun boleh guna baja semburan ini campur contohnya dengan baja AB, baja kimia, dalam sistem fertigasi, semua kita boleh. Dia adalah satu baja yang seberguna sesuai untuk semua jenis tanaman dan dia sangat fleksibel untuk pelbagai jenis sistem. Jadi ini adalah ciri-ciri produk ini. Jadi baja semburan ini dia 100% larut air. Jadi kan seperti saya terbalikkan, tengok tak ada apa-apa kesan-kesan dan
Dia nak guna tu sangat senang saja. 3 step ABC. Pertama, step A, dapatkan produk ini. Kedua, step B adalah lepas dapat produk ini, kita pusing sini. Lepas itu, step C kita tekan saja. Jadi dia punya step memang sangat mudah. 3 step saja. Dan untuk maklumat lanjut macam mana kita nak dapatkan produk ini, boleh PM kita. Selain itu, jangan lupa like, share dan follow kita. Jadi follow kita dapat maklumat lanjut lagi, kerana dari semasa ke semasa kita akan update kita punya posting. Jadi sahabat-sahabat, jangan lupa like, share dan follow. Produk ini dia pun sudah melalui pengiktirafan dengan kerajaan, di mana baru-baru sahaja kita baru merancangkan produk ini dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Kerana kita boleh tengok label ini, kita adalah HQ dekat Perak. Jadi pun salah satu ciri-ciri hari ini kan, sebagai seorang pengguna yang bijak, pintar dan ada kesedaran, apa-apa yang kita beli, kita pun akan tengok label dulu. Sama ada kita makanan tin ke, makanan untuk kucing ke, ataupun minuman, roti, biskut, semua kan, apa yang kopi ke kita beli, kita akan tengok label dia. Jadi kita boleh tengok, kita tengok label kita dengan produk-produk ada dekat pasaran. Pertama sekali kita tengok, kita punya label sangat jelas. Apa info-info ada, jenama, isi padu, kita tuangkan ini, kita ukur, kita timbang. Dia memang lebih daripada 500 ml. Ada produk-produk di mana mereka tak sampai 500 ml pun. Sahabat-sahabat boleh cuba uji dan tengok sendiri. Lepas itu kita bagi satu informasi yang sangat lengkap terhadap label kita. Kita bagi juga maklumat pengenalan produk, apa ciri-ciri bahan-bahan dalam produk ini dan siapa pengeluar dia. Jadi kita semua ada alamat, laman social media, cara untuk hubungi kita, semua kita transparent dekat sini. Dan saya itu tengok, ini yang paling penting. Kebanyakan produk dia tidak kongsi dia punya bahan-bahan, dan kita kongsi bahan-bahan, dan semua bahan ini dia adalah diiktiraf, dia adalah organik. Lepas itu cara guna kita ada. Jadi dia punya cara guna pun, 1 minggu biasa kita spray 2 kali. Kita spray berada tahun. Jadi dia punya kelebihan ialah kesan kita boleh cepat tengok, tapi kan dia kena sembuh kerap. Dan kalau katakan kita lepas sembuh dalam 2 jam 1 jam tu hujan, jadi mungkin risiko baja itu akan kena cuci. Dan kalau kita kata untuk pokok-pokok besar ini susah kita nak capai untuk sembuh juga. Jadi ini dia punya kelebihan lah. Manakala baja tabur ini, kita ada baja tabur. Jadi baja tabur ini dia akan melengkapi apa-apa kelemahan baja sembuh. Dan baja tabur dia pun ada dia sendiri punya kelemahan. Jadi sebelum itu biar saya kongsi secara ringkas apa itu baja tabur. Jadi baja tabur ini dia seperti definisi dia adalah tabur yang untuk kita tabur atas tanah. Jadi baja tabur dia ada banyak jenis. Dia ada jenis yang apa kita kata, dia ada jenis yang kita kata ada baja yang biji, baja nugget, baja pellet, banyak. Jadi kan kita tabur atas tanah. Dan untuk Agropinta kita hasilkan jenis yang baja sebuk, baja tabur yang jenis baja sebuk. Kerana masing-masing, tak kira baja biji, baja tabur pun dia masing-masing ada dia punya kelebihan lah semua itu. Tapi kita guna baja sebuk, jenis sebuk ialah kerana dia senang guna. Jadi untuk produk kita semua, kita dalam ada satu sudu, dan sudu itu adalah sudu saiz yang kita makan cendol. Jadi kan kita untuk pokok-pokok pasu kita biasa letak 2-3 sudu 2 minggu sekali, ataupun 1 bulan 2 kali kita tabur keliling pasu itu. Untuk produk ini senang-senang, kita tabur saja kerana dia ringan. Kita dalam sebuk kita boleh taruh secara meluas merata tempat atas tanah pasu itu. Contoh kalau kita untuk tanaman pasu lah. Dan dengan itu kan dia ada 2 kelebihan untuk baja sebuk ini. Pertama sekali kita tabur secara purata dekat tanah itu. Kita boleh jadikan macam kita letak satu payung atas tanah itu. Terutamanya kalau kita kata cuaca panas semua itu kan. Jadi dia dengan ada lapisan ini, lapisan baja ini macam payung, dia boleh kurangkan suhu tanah. Tanah tak begitu panas. Tanah tak panas, akar tak panas. Jadi akar tak mengalami tekanan banyak. Itu satu, dia kurangkan suhu, menjaga kelembapan. Dan kedua itu ialah lepas kita tabur baja jenis sebuk ini, kita siram air. Jadi kan baja ini dia boleh pegang air. Dia boleh pegang air itu, dia boleh biar dia simpan air. Katakan hujung minggu, esok Jumaat,
Dan kita kalau keluar, kita pergi tabur baja ini, lepas itu kita keluar untuk hujung minggu balik. Jadi lepas kita siram air kan, baja ini dia akan pegang air. Baja serbuk ini dia pegang air, jadi dia akan sentiasa kekal kelembapan. Jadi kita tak risau. Contohnya pokok bunga keladi dia sangat sensitif. Dia sangat sensitif tengok tak cukup air ataupun terlebih air. Jadi kan kita letak ini, kalau kita keluar kita tak takut nanti pokok bunga keladi itu tak cukup air ke apa masalah. Jadi itu adalah ciri-ciri yang ada dekat produk ini. Jadi sahabat-sahabat, produk ini pun harga ramah. Dia 500 gram baru RM12. Ada dekat pasaran di mana mereka jualkan 700 gram pun sudah RM30. Jadi yang ini hanya RM12. Jadi dia bukan saja kualiti tinggi, dia pun sama ada uji makmau. Jadi produk ini kita ada uji makmau. Contoh jadual ini dia tunjukkan kesuburan dia. NPK MGCA adalah satu nilai kesuburan produk, dan kita akan tinggalkan itu untuk bab lain untuk kongsi apa itu nilai-nilai ini dan macam mana dia boleh bermanfaat untuk kita punya pokok bunga lah. Jadi sahabat-sahabat nak beli produk ini, nak order produk ini sangat senang sahaja. Sahabat-sahabat boleh PM kita, boleh jangan lupa like, share dan follow kita. Jadi dari semasa ke semasa kita akan kongsi maklumat-maklumat lanjut, dan boleh message kita untuk produk-produk info. Jadi produk ini kan kita harga normal 500 gram RM12. Kita ada promosi-promosi, boleh PM untuk promosi. Dan yang ini adalah RM10. Pun boleh PM kita untuk promosi-promosi. Ini baja viral ini dia ada nombor 1 dekat kedai Shopee untuk baja kategori ini. Dan 500 ml biasa harga kita tengok dekat pasaran produk lain antara RM15 sampai RM80. Yang ini bayang jimat, ini RM10 saja. Jadi apa beza baja tabur dengan baja sembur? Tadi saya sudah kongsi ciri-ciri baja sembur. Baja tabur ini dia kesan belahan sikit. Jadi kan kalau kita lengkapkan dia dengan baja sembur, baja spray itu kesan akan cepat, dan guna dua baja sekali dia akan tengok kesan yang luar biasa. Jadi baja tabur ini kita tabur dekat tanah, dia perlahan sikit tengok kesan. Dia mungkin 2 minggu sampai sebulan baru tengok kesan. Kerana baja tabur ini dia ada beberjau. Beberjau dia kena melalui proses pengulaian dulu sebelum kita boleh dapatkan pokok itu dapatkan nutrien. Jadi proses pengulaian itu dia terkandung tertaluk kepada contohnya apa bakteria dalam tanah itu yang boleh membantu pengulaian. Lepas itu mungkin cuaca panas, sejuk, hujan, semua itu dia akan bantu cepatkan proses pengulaian. Lepas baja ini terulai baru dia boleh makan. Sebaliknya ini sedia, dia 100% lalu air, jadi dia sentiasa sedia untuk bekalkan baja kepada pokok. Hanya dia kena guna sangat kerap. Dia ini 1 minggu 2 kali. Yang ini biasa sebulan 2 kali ataupun 2 minggu sekali. Dan ini kan dia ada risiko kalau kita kena cuci dengan air hujan, semua itu habis. Dan kita kena ambil masa kira. Ini biasa kita showkan awal pagi ataupun lewat petang. Kalau tak tengah hari, nanti dia panas, sejatan berlaku, nanti dia habis baja tu tak sampai pokok. Jadi ini adalah tak kira bila kita letak pun boleh. Jadi ini dia punya perbezaan. Dan kan ini dia punya kelebihannya lah, kita pokok-pokok besar macam semua ini kan kita boleh tabur sahaja. Lepas itu kita boleh tunggu dekat sana. Jadi ini dia punya perbezaan lah. Sahabat-sahabat, terima kasih atas menyertai live ini. Jangan lupa like, share, follow kita untuk lagi banyak maklumat lanjut lah. Okay, terima kasih semua. Ini satu video yang sangat short, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat. Harap ini dapat bagi sikit gambaran apa beza baja tabur dengan baja sembur. Kita ada masing-masing, kita ada 2 produk, dan ia adalah baja seberguna. Semua jenis tanaman pun boleh. Dan sahabat-sahabat jangan lepas peluang dapatkan produk ini untuk kesejahteraan pokok-pokok bunga, laman-laman kebun bunga dekat tempat sahabat. Itu saja. Terima kasih semua.